Hai semua, so cikgu harap semua sihat. Jadi hari ni kita nak sambung part 2. Untuk perbandingan sistem endokrin dengan sistem saraf, kita tengok sini dekat buku teks pun ada. Kalau sistem saraf ni perbezaan dia, tempoh kesan dia singkat pada waktu gerak balas tu saja. Terdiri pada neuron, utusan dihantar dalam bentuk impuls elektrik, impuls saraf. Gerak balas adalah cepat dan serta-merta, kesan impuls menghasilkan gerak balas satu organ sahaja biasanya. Untuk endokrin, tempoh kesan dia adalah lama. Contoh macam pertumbuhan. Jadi kesan pertumbuhan tu memang kesan dia lama lah. Terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa ductus. Utusan diangkut oleh bahan kimia iaitu hormon. Gerak balas adalah perlahan dan berpanjangan. Kesan hormon menghasilkan gerak balas beberapa organ. Maksudnya dia boleh attack, dia boleh mempengaruhi gerak balas tisu, otot, macam tu. Dia boleh lebih daripada satu organ. Persamaan dia mempunyai tisu atau organ sasaran menghasilkan gerak balas, berfungsi menyelaraskan aktiviti badan. Hubung kait endokrin dengan saraf. Dalam situasi cemas ataupun lawan atau lari, bahasa Inggeris dia fight or flight response, hipotalamus ni menghantar impuls saraf. Impuls saraf ni sistem saraf pergi ke medula adrenal. Adrenal ni endokrin. Nampak tak hubung kait dia? Dan merangsang medula adrenal untuk rembeskan adrenalina yang kita belajar tadi, iaitu hormon untuk kecemasan. Jadi bila hormon ni bertindak, dia akan menghasilkan gerak balas yang sesuai dengan keadaan kecemasan, iaitu pada situasi lawan atau lari. Masuklah peningkatan kadar denyut jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan aktiviti metabolisme. So bila dia tingkatkan aras glukosa darah, aktiviti metabolisme, so dia cukup tenaga untuk dia lari dan sebagainya lah. Jantung akan pam lebih banyak oksigen dan glukosa ke otak dan otot rangka kerana tenaga tambahan diperlukan untuk berlawan atau berlari. Saya dah sebut tadi. Dalam situasi yang cemas, kedua-dua sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama untuk menghasilkan gerak balas. Jadi maksudnya endokrin dengan saraf ni sentiasa bergabung. Sistem saraf mengesan anjing yang nak kejar tu, dia nampak semua, dia tengok, dia nampak, dia boleh rasa bahaya tu. Endokrin pula dia meningkatkan perubahan dalam badan supaya badan ni cukup tenaga untuk lari. Untuk isu kesihatan berkaitan sistem endokrin, dia ada dua situasi. Kita pergi yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ni apabila badan sama ada dia tak boleh hasilkan insulin yang cukup ataupun dia tak boleh guna insulin yang dihasilkan. Ada masalah lah badan dia. Jadi bila insulin ni guna dia untuk tukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen, simpan dalam hati. Jadi bila dia tak boleh nak tukar glukosa jadi glycogen, akibatnya aras glukosa dalam darah kekal tinggi. Jadi dia macam istilah kita sebut kencing manis lah kan. Jadi pesakit akan kerap buang air kencing, haus, kebas pada kaki, kelihatan kabur, letih, luka lambat sembuh. Tapi kalau katalah insulin tu berlebihan. Kalau insulin berlebihan banyak sangat, so dia tukar banyak glukosa jadi glycogen. Jadi glukosa dalam darah akan menjadi sangat-sangat rendah. So dia akan mengalami hypoglycemia. Simptom dia ialah letih, sukar tidur waktu malam, pemikiran bercelaru, takut, emosi tak stabil, mudah pingsan dan sakit kepala. Maksudnya yang ni penyakit kurang gula pula. Dia kurang gula, hypoglycemia, lebih gula, diabetes mellitus. Diabetes insipidus lain pula. Dia ialah apabila kelenjar pituitary dia gagal hasilkan ADH. ADH ni yang kita dah sebut, dia kawal penyerapan semula air dalam ginjal. So pesakit ni dia tak boleh nak serap balik air dalam ginjal. Tak boleh serap balik air masuk dalam badan lah. Jadi dia akan kencing banyak. Dia akan buang banyak air keluar. Kencing banyak dan sentiasa haus. Oleh sebab kuantiti air yang banyak hilang melalui air kencing, apa jadi dengan dia? Dia akan mengalami penyahidratan. Sekiranya tidak minum air yang mencukupi setiap hari. Maksud dia sepatutnya kita ni bila masuk air dalam badan, separuh kita buang, separuh lagi kita akan serap balik masuk dalam badan kan, untuk bagi badan kita tu hydrate, sihat. Tapi kes diabetes insipidus ni, ginjal dia tak boleh nak serap balik air yang lalu tu ke dalam badan.
Jadi air tu akan terus keluar sebagai air kencing yang sangat banyak. So dia akan banyak kencing, jadi air dalam badan dia kurang. Okay, clear? Okay, seterusnya hypothyroidism. Hypothyroidism ini maksud dia bila thyroxina dia tak cukup. Sikit lah. Thyroxina dia tak cukup. Jadi simptom dia kadar denyutan jantung perlahan, sensitif dengan kesejukan, letih, berat badan yang mudah meningkat. So nampak ni tanda-tanda dekat rajah dia ni. Rambut dia kering kasar sedikit, bulu kening sedikit. Edema ni maksudnya ada bengkakan, atau dalam bengkakan tu ada bendalih. Bendalih berkumpul dekat dalam badan dia lah, antara sel tu. Okay, kulit kering, kembung. Nampak hypothyroidism, kurang thyroxina. Hyperthyroidism, terlebih thyroxina pula. Okay, thyroxina banyak sangat. So simptom dia termasuklah perpeluhan berlebihan, tak tahan panas, kerap buang air besar, takut, kadar denyutan jantung cepat dan mudah hilang berat badan. Kadang-kadang kelenjar ni dia akan membesar 2 hingga 3 kali ganda besar. Sebab dia terlebih rembesan thyroxina ni. Jadi besar lah. Okay, nampak gambar. Dan last sekali, kegergasian dan kekerdilan. Tahu kan gergasi dengan kerdil? Okay, gergasi ni bila hormon pertumbuhan berlebihan. Siapa yang hasilkan hormon pertumbuhan? Pituitary. Kita dah belajar kan pituitary. So, suatu usia kanak-kanak menyebabkan kegergasian, iaitu satu keadaan pemanjangan tulang yang abnormal, tak normal, dia terlampau tinggi sangat. Okay, kalau kerdil ni terlampau rendah sangat sebab kurang hormon pertumbuhan, jadi rendah sangat-sangat, dan organ dia juga gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal seperti kanak-kanak walaupun dia tua. Banyak contoh dia kan, macam yang berlakon Game of Thrones tu, nama apa tak ingat. Tapi macam Ibrahim Pendek, banyak lagi lah contoh. Okay, boleh nampak ini adalah orang yang paling kerdil, 0.55 meter. Maksud dia dalam 55 cm. Yang ni adalah orang yang paling gergasi dalam dunia. Nampak ini tangan kanak-kanak gergasi, tangan orang dewasa normal. Maksudnya dia lagi besar daripada tangan orang dewasa. Okay, sekian, terima kasih.